Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Halim dan juga terima kasih kepada ibu-ibu dan bapa-bapa serta yang penonton di rumah. Sebenarnya kami pada hari ini bersiaran secara langsung dari tapak Karnival Jom Heboh di Kuala Terengganu dan kami sekarang berada di bus Kota Ilmu. Jadi dijemput kepada ibu-ibu dan pakcik-pakcik, makcik-makcik yang ada di panas di luar tu, kalau boleh rapat lagi ke dalam untuk bersama-sama kita pada petang ini membicarakan topik ikut sunnah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haji Shukri Ali, Pegawai Agama Istana Negeri Terengganu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baiklah, seperti mana yang diusahakan tadi ya. Kalau kita sebut sunnah ni biasanya kita tahu pakai serban, alhamdulillah sunnah Ustaz Ya. Pakai minyak wangi, alhamdulillah sunnah. Tapi sebenarnya dalam sunnah ni ada sunnah yang wajib dan sunnah yang sunat. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara Fasil, Alim kita dan semua kru yang bertugas. Apa khabar orang Terengganu kita hari ni? Makan lagi? Orang Terengganu kata makan loh, makan. Baik, hari ni kita bincang satu tajuk yang sangat menarik insya-Allah dan kita Fasil kita akan cipta sedikit kelainan. Kita nak cerita apa yang sepatutnya kita cerita hari ini, iaitu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila kita rujuk kepada ikut sunnah, sunnah ni sebenarnya apa yang kita dok faham sekarang ni. Saya banyak dok tengok dalam internet dok. Ramai ada kalangan kita yang fahamnya sunnah itu perkara-perkara yang sunat. Perkara-perkara sunat. Adab makan, adab tidur, adab apa lagi. Dia senaraikan 100 adab-adabnya. Bab puasa sunat, bersugi, memakai wangi-wangian. Tapi hari ini kita nak cerita sedikit kelainan, iaitu sunnah sebenarnya adalah root atau praktis dalam bahasa Inggerisnya, ataupun ajaran agama Islam ataupun ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang tersilap faham antara sunnah dengan sunat. Dia ada dua perkara tu. Sunnah dengan sunat. Sunat memang perkara-perkara sunat, tapi sunnah adalah sirah perjalanan ataupun ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, taraktu fiikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitaballah wa sunnah. Dia guna perkataan wa sunnati rasulih, iaitu aku tinggalkan, kata Rasul, aku tinggalkan dua perkara kepada kamu semua, yang jika sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya itu, maka nescaya tidak akan kamu tersesat. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan wa sunnati rasulih. Maknanya Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sebagai mukadimah pada hari ini, saya nak ceritanya bahawa sunnah bukan hanya perkara-perkara sunat seperti mana yang kita faham selama ini, ataupun perkara-perkara yang ada kelebihan, ada fadailul amal misal kata. Tetapi kita nak cerita lebih daripada itu insya-Allah hari ini. Ya. Itu pembukaan dia. Bermaknanya Ustaz, perkara yang biasa kita dengar yang orang lelaki suka poligami. Isteri empat kita kata sunnah, memang betul. Tetapi sebenarnya ada perkara-perkara yang lebih penting. Adakah pakai tudung warna merah itu bukan sunnah? Adakah salah? Adakah pakai songkok atau kopiah itu bukan sunnah? Jadi kita nak tahu daripada Ustaz, bagaimana sebenarnya hari ini kita nak tahu sunnah itu sunnah wajib dan sunnah itu pula sunnah yang sunat. Ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bila kita mengatakan bahawa sunnah itu adalah keseluruhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ianya bukan hanya terhad kepada perkara-perkara sunat, perkara-perkara wajib. Maknanya di dalam ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada perkara wajib, ada perkara sunat,
ada perkara harus, ada perkara makruh dan ada perkara haram. Jadi kalau kita nak katakan bahawa keseluruhan ajaran Nabi itu adalah sunnah Nabi, bermakna ada sunnah wajib, ada sunnah yang sunat. Ada sunnah yang harus, ada sunnah yang makruh dan ada sunnah yang haram. Sunnah haram ada juga. Ya. Maka Rasulullah misalnya kata itu adalah sunnah yang haram yang Rasulullah larang dan Allah sendiri yang larang. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang makan rasuah dan terima rasuah dua-dua dalam neraka. Bukan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ini kadang-kadang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Wala tajassasu. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ini kan disebut, ini ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mengintip kesilapan orang, kesalahan orang, kan? Tapi kita dok buat kan, dok intip, dia cari rahsia tu, cari rahsia ni. Ini semua ni dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan sebaris dengan wala yaghtab ba'dukum. Jangan kamu mengumpat. Maknanya mencari, mengintip kesilapan orang, dia sebaris satu darjat dengan mengumpat. Ya, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi kalau kita mengumpat disifatkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ini seperti mana, adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati. Jadi tuan-tuan, bermakna ada sunnah wajib, ada sunnah sunat, ada yang harus, ada makruh, ada haram. Kita nak cerita lain sikit benda. Baik, cuba kita tengok sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib, sunnah yang paling besar sekali yang disebut oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipesan sehinggalah ke penghujung penghujung hayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. As-salah. Nah, as-salah. Apa ni disebutkan sembahyang. Jadi sunnah yang paling besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita hari ini ialah bab sembahyangnya. Baik tuan-tuan, saya nak tengok sejauh mana kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, saya nak tunjuk contoh. Baik. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang jamak di Madinah, kan Nabi kita tinggal di Madinah. Nabi kita di Madinah pernah menjamakkan sembahyang 2 kali, Zuhur dan Asar sekali, kemudian Maghrib dan Isyak sekali. Min ghairi safarin aw maradin aw matarin, tanpa sakit, tanpa musafir, tanpa sakit, tanpa hujan, tanpa apa-apa sebab Rasulullah buat begitu. Bila ditanya kepada Ibn Abbas, lima fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah buat macam ni? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, liyuhrija ummatahu, untuk memberikan sedikit kemudahan kepada umat-umatnya. Baik tuan-tuan, cuba kita bayangkan. Seorang atau bukan seorang lah, satu kumpulan, satu pasukan polis sedang buat tengah maghrib itu buat roadblock. Roadblock bahasa Melayu kita sekatan jalan raya. Tengah maghrib pula tu. Baik, anggota kita ni nak tinggal, tak boleh nak tinggal. Kalau tinggal tugas kan. Tak tinggal sembahyang. So macam mana penyelesaian pada kawan-kawan polis, abang-abang polis kita ni? Ataupun pasukan keselamatan kita dekat Al-Hadath sekarang ni. Dah berapa lama tinggal di sana? Lebih daripada 3 hari, lebih daripada 4 hari, 4 malam yang kita duk pegang selama ni. Boleh tak dia sembahyang jamaah? Tuan-tuan, arwah Ustaz Sulaiman Duk mungkin kita kenal lah. Dia arwah Ustaz Sulaiman Duk meninggal tahun 2001. Dia sudah menulis dalam buku ni Asas-asas fardu ain. Apa katanya? Salah satu daripada perkara yang boleh kita menjamakkan sembahyang. Ini nak cerita sunnah ni. Sunnah Nabi kita sana. Iaitu jamak kerana hajat. Jamak kerana hajat kerana menurut Imam Asy-Syafi'i dalam syarah Sahih Muslim. Imam An-Nawawi dia karang satu kitab syarah Sahih Muslim, dan hadis yang saya bacakan tadi ada dalam Sahih Muslim. Maka kata Imam Nawawi, segolongan imam membolehkan jamak ketika berada dalam keadaan hadar, dalam keadaan kita tidak musafir kerana hajat, asalkan tidak dijadikan adat kebiasaan. Apa maksudnya? Tidak dijadikan adat kebiasaan, maksudnya tak boleh buat hari-hari. Jika ada hajat, contohnya abang-abang polis tadi buat sekatan jalan raya tengah maghrib, nak tinggal tak boleh. Maghrib tu dibuat macam mana? Ya Allah ya Tuhanku, aku nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak secara jamak takhir. Boleh tak? Boleh. Seorang doktor misal kata, ataupun dengan kru-kru dia di dewan bedah misal kata,
buat operasi, buat pembedahan start daripada 12.30 sampai pukul 5 petang. Tinggal mati ke mana ni? Kalau gitu Ustaz, panjang cerita ni. Macam mana kalau polis, doktor semua boleh buat jamak. Tapi kita akan sambung perbincangan tu lepas kita berehat sebentar. Jadi kita serahkan kepada Talib, penasyid kita pada hari ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali dalam Al-Kuliah secara langsung dari tapak Karnival Jom Heboh di Kuala Terengganu. Dan terima kasih kepada penonton-penonton di rumah dan juga hadirin dalam booth Kotak Ilmu pada petang ini. Dan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syukri Ali, Pegawai Agama Istana Negeri Terengganu, membincangkan tentang ikut sunnah. Tadi Ustaz ada sebut bagaimana antara sunnah Rasulullah SAW ini ialah semayang jamak. Kita tengok, kalaulah polis yang sedang bertugas, dia berhenti sekejap untuk sembahyang zuhur, dia biarkan jalan tu, boleh jam dari Sultan Jalan Sultan Zainal Abidin sampai Jalan Sultan Mahmud agaknya. Ya. Ataupun pegawai-pegawai keselamatan kita yang berada di Lahad Datu yang berjaga selama 24 jam mengikuti perkembangan penceroboh, dia berhenti sembahyang sekejap. Orang masuk. Jadi di sinilah Ustaz akan selesaikan masalah kita ni. Teruskan Ustaz, bagaimana yang jamak tu? Baik, terima kasih. Jadi apa yang kita nak cerita hari ini ialah sunnah yang wajib ataupun ajaran yang wajib pada yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita rasa macam ilmu ni ilmu yang asing bagi kita ataupun ilmu yang wajib. Saya pergi ceramah dekat satu IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah, satu daerah baru ni. Dia kata, Ustaz, macam mana kalau kami buat roadblock macam ni, macam tadilah. Maka saya jawablah. Saya kata boleh jamak lah. Dia kata, Allah Ustaz, berapa lama dah saya panggil Ustaz tu, Ustaz ni. Dia kata, kami tanya, macam mana boleh tak kami jamak? Tak boleh. Mana boleh jamak begitu? Kan? Jadi kita tak selesai masalah. Jadi bermakna sunnah yang wajib, ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semacam kita tak ambil peduli. Sebab apa begitu? Sebab kita sembahyang hari ini, kita buat amal ibadah hari ini, minta maaf lah kalau saya disebutkan, ilmu yang kita gunakan hari ini adalah ilmu yang kita belajar masa kecil-kecil dulu, betul tak? Ilmu yang kita belajar masa kecil-kecil dulu, kita gunakan hari ini, tak pernah kita overhaul. Sebab tu saya ada satu program radio di Kuala Terengganu ni, setiap hari Isnin saya namakan sebagai overhaul solat. Maknanya kita nak overhaul ilmu yang kita belajar masa kecil dulu, kita nak overhaul, kita nak angkat enjin, dah berasap dah ni, makan selendar dah ni. Jadi kita berapa lama dah tinggal sembahyang tu. Sebagai contoh satu lagi, itu di dua rumah kan, dalam rumah misalnya kata, kalau kita sakit kepala sangat, sakit kepala, ya Allah, tak boleh nak bangun, tengok ni siling ni, atap ni pusing, maka kita pun tak boleh nak bangun. Dalam keadaan begitu, dah boleh bangun sikit tu, tengok-tengok jam, ada 10 minit lagi nak habis waktu zuhur. Kemudian kita merangkuklah, nak berjalan tu, nak pergi ambil air sembahyang. Tengok-tengok 5 minit lagi nak habis waktu zuhur. Biasanya kita buat macam mana zuhur itu? Kita buat macam mana? Saya jawab ya. Kalau betul mengangguk. Biasanya kita tinggalkan, kita lepaskan begitu sahaja pergi waktu zuhur itu, kemudian kita qada pada waktu berikutnya, dalam waktu asar. Betul tak? Pakat mengangguk belaka. Baik. Apa hukum kita buat begitu? Dia dikira sebagai meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, walaupun dia mengqadanya, kalau akan dicampak dalam neraka selama satu hukum. Maknanya dosa tak lepas. Macam mana kita nak lepas dosa? Rasulullah dah ajar kepada kita. Salah satu daripada, Ustaz Sulaiman Duk dah tulis dalam buku di Asas Fardu Ain. Salah satu daripada orang yang boleh menjamakkan sembahyang ialah ketika dalam keadaan sakit ataupun uzur sehingga tidak dapat mengerjakan solat fardu dengan sengaja. Ini asas-asas fardu ain.
Maknanya, kalau kita masih tinggalkan sembahyang kerana sakit kepala, kerana sakit, kerana apa, kerana susah, saya kata, ataupun kita masuk hospital, duduk ICU, tinggal sembahyang, kita masih belum lepas fardu ain lagi. Minta maaf saya sebutkan. Jadi tuan-tuan, kalau saya sebutkan jamak kasar, maka terbayanglah pemikiran kita, sebab kita di mindset kan, kita dah di set minda kita daripada kecil, jamak kasar musafir, jamak kasar musafir. Betul tak? Ya, betul. Jamak kasar musafir. Qasar, hanya qasar sahaja yang tertentu untuk orang musafir. Adapun jamak ni, ada 8 jenis orang boleh menjamakkan sembahyang ikut Hambalinya. Jadi salah satu daripadanya, kes macam tadi dah, abang-abang polis kita, doktor yang buat operation yang saya teacher tak habis lagi tu, nak tinggal kau ni memang tak boleh. Kalau tinggal mati kau ni. Dah jantung pula tu. Jantung pula tu. Buat operation start 12.30 sampai ke 5 petang, zuhur. Sehingga seorang doktor tanya, Ustaz, takkan Islam tak ada jalan keluar kepada saya orang yang hidup macam ni? Tuan-tuan, kita kena overhaul balik tentang sunnah yang kita sebutkan itu, tentang ajaran Islam, tentang sembahyang, ilmu tentang sembahyang, kita kena overhaul balik supaya kita lepas fardu ain. Apa maksud ilmu fardu ain? Ilmu yang mencegah kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang membawa kita kepada dosa. Tinggal sembahyang dosa besar tak? Besar. Dosa besar. Jadi kalau misal kata tidak ada ilmu tentang tu, kita tidak terhalang daripada terjerumus dalam dosa besar, maka kita tak lepas fardu ain lagi. Daripada tinggalkan, baiklah kita jamak. Tapi saya dipahamkan ada soalan untuk daripada penonton kita ni. Kalau dah bersedia agaknya, kita silakan penonton yang nak melontarkan soalan kepada Fadil Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Kamila Abrazak dari Yayasan Terengganu. Soalan saya, orang selalu kata ikut sunnah Nabi. Tetapi orang bagaimanakah yang benar-benar mendapat ganjaran selepas ikut sunnah Nabi ini? Sekian. Ulang ujung sini, yang ujung tadi. Orang yang bagaimanakah yang mendapat ganjaran selepas ikut sunnah Nabi ini? Orang yang mendapat ganjaran, Orang yang bagaimanakah mendapat ganjaran mengikut sunnah Rasulullah. Begitu puan silakan. Terima kasih. Baik, kalau kita cerita ni, kalau sebelum ni puan Kak apa nama tu? Kalau sebelum ni, saya nak tanya secara jujur kalau kita sakit kepala sebelum ni, apa kita buat Kak? Sama macam saya cerita tadi kan? Selepas ni kita bincang macam ni, kita overhaul balik, kita kaji balik, kita mengaji balik. Makna selepas ni, kalau misal kata kalaulah kita sakit kepala ke, ataupun kita berdepan dengan suasana yang kritikal, sebagai contoh Kak sebagai contoh, kita orang perempuan, bukan kita, saya tak bukan perempuan. Orang perempuan misalnya, saya buat analogi, memang kadang-kadang berlaku suasana macam ni. Contohnya, suami pergi masjid, kita di rumah ni, kita lagi. Awak perempuan, isteri di rumah, ibu-ibu kita di rumah, jaga 3 orang anak kecil. Seorang tu nak susu, yang ni nak nasi, ini nak kencing, nak masuk bilik air. Dalam maghrib kan sempit tu. Jadi kita terpaksa bekerja sana, bekerja sini, kerja sana, kerja sini. Kemudian buka lampin, nak tukar lampin anak kecil tu. Dia kencing habis kita misal kata. Tengok-tengok waktu 5 minit lagi nak habis waktu maghrib. Biasa ke maghrib kita buat macam mana? Kita tinggal maghrib itu, kemudian kita qada kemudian dosa kita. Dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. So macam mana penyelesaiannya? Ustaz Sulaiman dah ajar pada kita. Ustaz Sulaiman dah ajar pada kita. Salah satu daripada sebab kita boleh jamak sembahyang ialah kerana hajat. Ada hajat tak perempuan tadi? Ibu tadi? Ada hajat. Ya Allah ya Tuhanku, oleh kerana 5 minit lagi nak habis waktu maghrib, aku jamakkan waktu maghrib ini dalam waktu isyak nanti. Boleh tak dia buat begitu? Boleh. Hujahnya sangat kuat tuan-tuan. Hujahnya sangat kuat. Jadi kalaulah begitu keadaannya, selamat kita lah, terselamat kita, kita akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kita dapat dosa sebelum ni. Terima kasih. Untunglah. Jadi ibu-ibu jangan risau. Kita boleh menjamakkan sembahyang kita disebabkan kesibukan di rumah. Jadi Islam itu memudahkannya Ustaz. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan ini selepas pada kita berehat sebentar. Silakan Talib. Percaya pada kasih-Nya, semua yang terjadi ada hikmahnya. Pasti ada yang terbaik untukmu. Hanya
Tuhan yang Maha Tahu. Percaya pada kasih-Nya, semua yang terjadi ada hikmah. Alhamdulillah, kembali dalam Al-Kuliah secara langsung dari Kuala Terengganu di tapak Karnival Jom Heboh. Bersama dengan saya ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syukri Ali, Pegawai Agama Istana Negeri Terengganu. Dan di hadapan saya ialah warga Terengganu, khususnya daripada Kuala Terengganu, dan terima kasih kerana sudi datang ke bus Kota Ilmu. Kita terus saja dengan soalan penonton. Ya Ustaz, silakan kalau ada penonton kita yang dah sedia dengan soalan hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah ikut sunnah? Adakah akan menjejaskan keimanannya? Terima kasih. Jelas soalan Ustaz. Orang tak mau ikut sunnah, boleh jejah iman ke tidak? Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Kalau kita faham apa yang kita faham, orang tak ikut sunnah dengan apa yang kita faham sekarang ni, apa yang kita faham sebelum ini. Perkara sunnah ni macam perkara sunat. Adab makan, adab tidur. Mana kalau setakat itu kita tak jaga, itu tidak menjejaskan. Tetapi petang ini kita dah bincang hari ni, lain pada yang lain, bahawa sunnah itu bukan hanya yang sunat saja. Tapi sunnah itu ada sunnah yang wajib. Sebab dia merangkumi keseluruhan hukum syarak kita, syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau begitu, kalau perkara yang wajib, sunnah yang wajib ditinggalkan, itu akan menjejaskan akidahnya. Akan menjejaskan akidah jika sekiranya dia iktikad bahawa syariat itu bukan untuk dia. Kenapa kamu tak semayang ni? Tak semayang tak wajib pada saya. Contoh saja. Ini yang akan menjejaskan akidah dia. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab ya, orang yang meninggalkan semayang, orang yang tidak membuat amal ibadah yang wajib-wajib ini, maka jika sekiranya ditinggal dengan malas dia, kerana malas, maka orang yang macam ni, contoh kita ambil semayang, sebab yang paling besar sekali, sunnah yang paling besar sekali buat semayang dia. Maka orang yang macam ni, pemerintah kena tangkap dan kena hukum dia. Kena tanya, kamu nak semayang tak? Kalau dia kata saya tak mau semayang bukan wajib pada saya, orang ni boleh dihukum bunuh sebenarnya dalam hukum syaraknya. Pendapat yang lebih sederhana, iaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, iaitu orang macam ni hendaklah ditangkap oleh pemerintah, maka hendaklah dibawa disuruh bertaubat, disuruh mengerjakan semayang dan sebagainya. Di hujung sana kalau enggan juga, barulah dihukum. Dan yang paling ringan adalah pendapat Abu Hanifah, iaitu orang yang meninggalkan semayang, orang yang tidak mengikut sunnah yang wajib tadi itu, contohnya semayang, maka orang yang macam ni, pemerintah hendaklah tangkap dia, letak dalam penjara dan tanya dia, kamu semayang tak lagi? Belum lagi. Duduk situ dulu. Minggu depan datang lagi. Semayang lagi ni? Tak semayang lagi. Duduk situ lagi. Minggu depan mari lagi. Semayang tak lagi? Semayang. Baru boleh lepas. Itu pandangan yang paling ringan sekali, iaitu pandangan Abu Hanifah. Terima kasih. Tu kalau kita kata sunnah yang kita tinggalkan, contohnya sembahyang, zakat, haji. Tapi kalau orang ni dia hina pula orang lain buat sunnah, gimana tu Ustaz? Itu lagi berat dah. Menghina satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sajanya, orang kahwin dua misal kata, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah ajaran, salah satu daripada ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Quran. Kemudian kita hina pula tu, maka orang yang macam ni waliyazbillah, dia boleh jatuh murtad waliyazbillah. Kena mengucap dua kalimah syahadat balik. Baiklah, kita bagi lagi peluang pada penonton kita untuk melontarkan soalan. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Huzaifah daripada Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Terengganu. Ada satu soalan. Cuba Ustaz jelaskan tentang sebilangan manusia yang mengamalkan sunnah, tetapi dalam masa yang sama dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib seperti solat 5 waktu, puasa dalam bulan Ramadan. Cuba Ustaz tolong jelaskan tentang keadaan ni. InsyaAllah. Terima kasih. Itu soalan tu unik tu. Sunnah dia buat,
yang wajib ditinggal. Bermakna adik masih faham lagi, masih faham bahawa sunnah itu perkara-perkara sunat. Kan? Dia buat perkara sunat, dia pakai serban, dia pakai jubah, misalnya kata, dia taruh janggut, tapi tak semayang, tak puasa. Bermakna dia mengamalkan sunnah yang sunat saja, tapi tidak menunaikan sunnah yang wajib. Semayang dia waktu semayang dia tak semayang, masuk bulan puasa dia tak puasa. Bermakna dia mengabaikan, dia buat hanya salah satu daripada yang 5 tadi. Saya ulang sekali lagi, sunnah, kalau kita katakan sunnah secara keseluruhannya adalah ajaran Nabi kita SAW, syariat Nabi Muhammad keseluruhannya, bermula daripada tauhid, fiqh, tasawuf dan sebagainya, maka ia terbagi kalau dah hukum syarak, dia terbagi kepada 5. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus, ada sunnah yang makruh, ada sunnah yang haram. Perkara yang Nabi tak buat, Nabi larang, itu yang haram. Sunnah mana ajaran yang haram, ajaran Nabi kita yang haram. Jadi kalau soalan adik kita tadi, dia buat perkara sunnah tapi dia tak semayang, maknanya dia tak amal sunnah lah tu. Wallahu a'lam. Tu silap lah, ilmu tu silap lah tu. Ilmu silap tu kena betul balik dia. Tapi Ustaz, yang kita sentuh tadi tentang sunnah Rasulullah SAW tentang semayang jamak dan kasar. Kita faham macam kita belajar masa kecil-kecil ialah bila bermusafir. Tapi bila Ustaz sebut tadi, kalau ibu-ibu yang sibuk pun boleh juga. Ya. Maknanya jamak ni boleh lakukan dalam keadaan-keadaan yang betul-betul mendesak. Ya. Kalau main golf tak boleh Ustaz jamak My God, tak boleh. Okey. Kemudian Sebab kalau dia ada ruang lagi tu. Tapi bagi seorang tukang masak macam mana Ustaz? Dia dapat tempahan yang beribu-ribu. Kalau dia berhenti, tersekat kerja tu. Baik. Chef kan? Tukang masak, chef. Baik. Saya pernah sekali terlibat pergi ke dapur cek ni periksa lah. Saya merayau sampai ke dapur, jumpa chef. Kebetulan chef nampak saya, dia kata, Ustaz, mai. Dia kata, Ustaz, dia mula daripada lepas asar tadi, asar dia dah semayang dah. Malam tu ada majlis yang besar, tuanku akan berangkat, 8.30 tuanku berangkat. Ustaz, kalau macam saya ni, orang macam saya ni Ustaz, ada tak Islam bagi jalan keluar kepada saya, bagaimana saya nak selesaikan masalah saya? Saya kata, apa masalahnya? Dia kata, saya duduk masak sekarang ni, kalau saya tinggal posisi saya ni, akan jam majlis malam ni. So orang yang macam saya ni, ada jalan keluar tak Allah bagi, yang syariat bagi? Saya kata ada. Jamak semayang ni dalam waktu isyak nanti. Boleh ke Ustaz? Rumah saya belakang tu je. Saya tak bawa buku ni. Kalau saya bawa buku ni, saya baca depan dia. Jamak kerana hajat. Ini disebut oleh Ustaz Sulaiman Dud dalam buku dia Arwah. Jamak kerana hajat menurut Imam An-Nawawi, bukan ini pendapat Ustaz Sulaiman, tetapi ini menurut pendapat Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Segolongan imam membolehkan jamak ketika berada dalam keadaan hadar dalam negeri, dalam keadaan tidak musafir, asalkan tidak dijadikan adab yang tetap. Tak boleh lah berhari-hari. Pasal dah semayang sah, semayang dah. Baru azan tadi. Dah jamak dah. Tak boleh berhari-hari. Tapi kalau ada masyakah macam chef tadi, baik, saya nak tanya Husin, mana lebih besar masyakah chef tadi ataupun orang yang musafir? Orang yang musafir dengan chef tadi. Chef ni lebih besar masyakah dia kan? Nak tinggal posisi dia tu. Maka dia. Keperluan dia tu. Kalau orang musafir boleh diberikan rukhsah, maka chef macam ni pun diberi juga rukhsahnya untuk menyelesaikannya. Baik, ibadah ini dipanggil azimah. Azimah maksudnya dalam apa keadaan sekalipun sembahyang wajib ditunaikan. Tetapi dalam menunaikan azimah itu, dalam menunaikan sembahyang itu, puasa itu, kita berdepan dengan suasana yang kritikal macam chef tadi, atau macam abang polis tu tadi, macam pahlawan-pahlawan kita di Al-Hadatu sana, ataupun doktor yang buat operation tadi, ataupun abang-abang bomber kita yang padam kebakaran ataupun menyelamatkan kemalangan misalnya. Ibu-ibu yang sibuk. Ibu-ibu yang sibuk tadi, yang kita beri contoh tadi tu. Maka dalam keadaan kita menghadapi suasana yang kritikal macam ni, Allah bagi hukum rukhsah kepada kita, sebab Allah dah sebut dalam Quran, wama ja'ala alaikum fiddini min haraj. Aku tidak jadikan ke atas kamu dalam urusan agama kamu perkara-perkara yang menyusahkan kamu. Kemudian dalam satu ayat lagi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aku suka memberikan kemudahan kepada kamu, bukan kepayahan. Kemudian Nabi kita SAW dalam Asbah wa Nazaib, orang tanya Nabi,
Ayyudin ahabbu ilallah, bentuk agama yang macam mana yang Allah yang paling Allah suka? Nabi jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebiji dia jawab. Aisaraha, yang paling memudahkan kamu. Ya. Itu dia. Maknanya Islam ni begitu memudahkan pada kita, jangan kita memayahkanlah Ustaz. Ya. Jadi kita berehat seketika, serahkan pada Talib dan akan kembali bersama dalam kuliah selepas daripada ini. Silakan Talib. Kekasih, kau temani hidupku, selalu ada di sisiku. Betapa indah bila bersama selama-lamanya. Kekasih, kau terangi hidupku, engkaulah yang terakhir untukku. Alhamdulillah kembali dalam Al-Kuliah dan kita sekarang berada daripada terbelit lidah saya ni Ustaz. Kita berada di penghujung rancangan dalam Al-Kuliah secara langsung di tapak Karnival Jom Heboh Kuala Terengganu. Baiklah, tadi Ustaz dah cakap bahawa antara sunnah-sunnah salam ni kita boleh buat jamak. Jadi anak-anak kita sekarang ni pun dia cerdik Ustaz. Dia dengar boleh buat jamak. Bila mak bapak tanya, dah semayang belum? Dah. Itu baru waktu Zuhur. Sembahyang asar dah sudah. Dia katanya Ustaz kata boleh jamak. Jadi boleh tak Ustaz jelaskan lagi macam mana sebenarnya kalau kita nak tanam amalan sunnah jamak dalam sembahyang ni, dia peringkat muda lagi, dan bagaimana ilmu itu sebenarnya kita kena tahu pada waktu bila, solat yang macam mana yang dibolehkan. Silakan Ustaz. Baik. Apa yang saya bagi contoh tadi, bab jamaah tu, salah satu daripada contoh daripada sunnah yang wajib, kan? Itu yang kita nak beri penekanan hari ini, sebab sebelum ni kita faham bahawa sunnah itu perkara-perkara sunat. Ramai yang faham begitu. Termasuk website, ada dua tiga website. Kalau kita type dekat Google, dekat Yahoo, kita type sunnah, ikut sunnah ataupun sunnah Nabi, dia akan keluar perkara-perkara sunat. Adab makan, adab tidur, adab tu, adab ni. Jadi kita nak highlightkan hari ini ialah sunnah yang wajib yang kita tak berapa beri perhatian. Salah satu daripada contohnya, untuk mengelakkan kita daripada meninggalkan semayang tadi tu apabila kita berdepan dengan suasana yang kritikal. Itu dah contoh saya bagi tadi tu pada abang polis ni. Tetapi kena ingat, dia diberikan rukhsah kepada kita kerana hajat, ada hajat. Ma lam yatakhiz adatan, selagi mana tidak dijadikan adat kebiasaan. Tak boleh buat hari-hari. Macam contoh saya buat tadi tu. Jadi tuan-tuan, benda ni kita nak tanamkan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, di negeri Terengganu kemungkinan dengar khutbah tadi kan. Saya berkenan sangat khutbah tadi. Apa nama ni? Kak semayang Jumaat tadi. Orang perempuan mana semayang Jumaat ni? Ya, dia sangat bagus sebab di antara ciri-ciri yang diberikan ni, dia diberikan 5 ciri untuk kita terapkan atau apa ni? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan wajib yang sunat ini. Yang pertama, hendaklah kita didik anak-anak kita menguasai akan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, macam baca khutbah sini pula sila. Yang kedua, kita kena didik supaya anak-anak kita bertakwa daripada kecil lagi. Semayang jangan tinggal, semayang berjemaah, jangan semayang seorang-seorang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, latih anak-anak supaya mematuhi ajaran Islam daripada kecil lagi. Bahkan daripada dalam perut lagi kita dah kena ajar, kena bacakan Quran pada dia. Kemudian bila keluarnya, ada adab-adab yang perlu kita jaga supaya anak ni menjadi orang yang bertakwa kemudiannya. Yang keempat, jaga pendapatan kita, sumber yang kita beli, nak beli makanan, kita suap kepada anak dan isteri kita. Kalau daripada yang syubhat, daripada yang haram, dia akan berbentuk pribadi anak-anak itu. Kemudian yang kelima, sentiasa tegas. Ini untuk imam baca dalam khutbah Jumaat di Terengganu tadi ni. Jadi seluruh negeri Terengganu, saya baca khutbah pula sini untuk kita sama-sama dapat memanfaatkan. Yang kelima, sentiasa tegas tetapi bukan ganas, bukan kasar. Dalam mendidik, membimbing dan melatih. Dan kita bentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang berjiwa besar, bukan berjiwa kecil. Badan manya besar tapi hati manya kecil. Dia tak guna punya orangnya. Tapi kita nak walaupun kecil punya badan, adik sedikit kecil tapi hatinya manya besar, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz dan terima kasih juga kepada penonton kita pada petang ini dan juga pada anda yang di rumah kerana mengikuti perbincangan kita tentang ikut sunnah. Dan
kesimpulan yang boleh saya putuskan di sini ialah walaupun kita dibolehkan untuk menjamak solat kita, tetapi bukan untuk dilakukan hari-hari, saya mengikut keperluan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga kepada penonton yang setia bersama dengan kami pada petang ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada siaran yang akan datang. Sebelum berpisah, terimalah daripada Talib penasyid kita pada petang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku hambamu yang sering terlupa, kadang tak daya melawan keinginannya dunia. Oh Tuhanku, pandulah hidupku agar tak tersesat dari jalanmu. Pimpin daku dengan hidayahmu, jua redamu. Oh Tuhanku, ampuni daku, pandulah daku menuju syurgamu. Kurniakan ku ketabahan menempuh hidup. Wow, wow. Akulah hambamu yang berlumur dosa, hanya padamu ku memohon keampunan. Oh Tuhanku, bantulah hidupku agar tak tersesat dari jalanmu. Pimpin daku dengan hidayahmu, jua redamu. Oh Tuhanku, ampuni daku, pandulah daku menuju syurgamu. Kurniakan ku ketabahan menempuh hidup. Dengar bunyi yang